sini kebetulan Dr. Rora kata tak ada hadisnya, and dalam kitab Musannaf Abdul Razak pun tak ada. Kalau dikata ada, suruh bawakan. So kesempatan Kak Azhar ada kitab Musannaf tu, so Kak Azhar show dekat sini kepada kita bersama. Okay, Alhamdulillah sini ada kitab tu, kitab Musannaf Abdul Razak, wafat 211 Hijriah. And then kita tengok halaman berapa. Okay, kat sini halaman 63, So kita tengok. Okay, ini dia punya sanad daripada perawi hadis itu yang mengatakan bahawasanya Nur Muhammad itu adalah pertama kali yang Allah ciptakan daripada satu. Jadi bila kuliah, kita balik pada isu lah, bila kuliah saya sebut, saya kata hadis tu tak ada dalam cetakan Musannaf Abdul Razak yang ada pada kita, memang tak ada. Tiba-tiba ada satu orang hamba Allah, nama dia Musa Al-Himyari. Musa Al-Himyari, dia dakwa dia dapat manuskrip yang hilang tu. Dia dakwa dia dapat manuskrip tu. Dia keluarkan manuskrip tu dan dia cetak. Manuskrip tu ditulis balik, dia cetak. Dalam manuskrip tu ada hadis berkenaan dengan Nur Muhammad. Hadis tu daripada Abdul Razak, daripada Ma'mar, tapi perempuan tu dibaca Muammar, bukan Muammar, Ma'mar. Mungkin dia tak berapa biasa dengan perawi-perawi hadis ni. Ma'mar bin Rashid. Riwayatkan daripada Jalur Ibnul Munkadir daripada Jabir. Jabir tanya Nabi, apakah makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta? Nabi kata, Nuru Nabiyika ya Jabir. Cahaya Nabimu wahai Jabir. Dia dakwa manuskrip tu manuskrip daripada Musannaf yang telah hilang, telah dijumpai. Cetakan tu, juzuk tu yang didakwa hilang, yang telah jumpai tu, juzuk tu ada seorang tokoh hadis daripada Mesir. Nama dia Mahmud Said Mamduh. Bagi mukadimah dekat juzuk. Bila keluar aja, dia mengejutkan dunia Islam lah. Sebab sebelum ni orang tak pernah tahu pun pasal hadis Nur Muhammad. Jadi pengkaji-pengkaji hadis yang semasa ni kaji. First dia akan tanya, mana manuskrip asal? Sebab manuskrip yang dia dakwa dia dapat tu, kertas dia kertas baru. Tulisan dia pun tulisan baru. Jadi Musa Al-Himyari kata, yang baru ni sebab kita salin daripada asal. Mana yang asal? Dia kata yang asal telah terbakar sebab perang dekat Rusia. Tak kepenin. Bukan hanya sekadar itu. Syekh, ada seorang syekh daripada Al-Azhar. Nama dia Syekh Ahmad Ma'bad. Ulama Azhar. Bidang hadis. Dia pun semak-semak, dia kata ini bukan tulisan di zaman silam. Sebab Abdul Razak As-San'ani ni meninggal 211 Hijrah. Tulisan lama ni. Dia kata bukan style tulisan, manuskrip yang ada ni bukan style tulisan zaman dulu. Sebab dia dah biasa dok main dengan manuskrip lama ni. Sebab Abdul Razak As-San'ani ni lagi tua daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari 256 meninggal, dia 211. Dia kata ini bukan style tulisan orang zaman dulu. Ini adalah naskah manuskrip yang tak boleh dipercayai. Ramai orang-orang ulama-ulama hadis kecam. Syekh Abdullah As-Sa'ad, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, Syekh Al-Humayyid, ramai, Syekh At-Tuwaijiri. Mereka kata ini naskah yang palsu, ini naskah yang palsu. Tulisan orang baru, bukan tulisan orang lama. Mereka kata bahasa pun memang bukan bahasa Arab yang fasih. Entah-entah ni geng-geng India yang tulis. Bahasa dia tidak fasih. Akhirnya penulis mukadimah iaitu Syekh Mahmud Said Mamduh tadi tu, dia sendiri
tulis satu surat, dan surat tu disebar, cetak dalam buku dia, buku di Itijahat Hadithiyah kalau tak silap. Dia kepilkan surat tu, dia kata saya menarik semula mukadimah saya, sebab dia kata memang manuskrip tu tak boleh dipercayai, jangan diterjemahkan, jangan pergi bila riwayat hadis jangan kata itu daripada musannaf, tak boleh. Sebab mula-mula dia percaya, lama-lama baru dia sedar manuskrip tu manuskrip yang palsu. Maka riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak ada pun dalam musannaf. Bahkan bukan aliran salafi saja yang kecam. Ada seorang ulama daripada aliran sufi, Syekh Rumari. Rumari ni memang orang kata apa, aliran-aliran yang sufi lah, dia bukan aliran salafi ni. Dia belah Maghribi sana. Dia sendiri dalam kitab dia Mursyidul Hair, dia menyebutkan hadis yang didakwa riwayat Abdul Razak As-San'ani, riwayat daripada Jabir, riwayat itu adalah riwayat yang palsu. Siapa kata Abdul Razak meriwayatkan, itu tak betul, dia kata. Itu tak betul. Siapa yang kata Abdul Razak riwayat, itu adalah satu kesilapan. Hadis itu palsu. Jadi tuan-tuan, ini bukan cerita main-main lah. Sebab tu siapa-siapa yang nak masukkan sesuatu yang bukan daripada kitab asal, ulama akan detect. Sebab apa? Setiap daripada hadis ini akan ada bukti yang menunjukkan ia betul ataupun tidak daripada kitab tersebut. Saya tak boleh nak suka-suka ditambah dalam kitab Bukhari, saya tambah satu hadis. Tak boleh. Manuskrip ada. Bukan satu, banyak manuskrip. Maka sebab tu tak boleh nak reka-reka hadis lepas tu sandar kat Nabi. Tak boleh. Riwayat hak betulnya lagu mana? Sedangkan apa yang diketahui daripada kitab-kitab hadis yang sahih dan muktabar, yang mula-mula sekali dicipta Allah ialah qalam, bukan Nur Muhammad. Qalam, waktu betulnya. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud daripada Ubadah bin As-Samit daripada Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang mula-mula sekali dicipta oleh Allah ialah qalam. Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia pun berkata, wahai Tuhan, apakah yang perlu saya tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sehingga kiamat. Sementara hadis yang menyebutkan bahawa kejadian yang pertama sekali ialah Nur Muhammad pula merupakan sesuatu yang tidak berasal. Tidak berasal dalam agama dan tidak sabit daripada Rasulullah SAW. Hafiz Ibn Taymiyah, Ibn Kathir menyatakan semua hadis-hadis yang menyatakan demikian adalah palsu dan diada-adakan dengan ittifaq ahli ilmu hadis. Sepakat, tak ada khilaf. Ahli ilmu hadis mengatakan ini semua rekaan. Ada saja hak disebut pun. Kalau dalam kitab hadis ni hak ada sebut pun, dikatakan ada dalam kitab tu cerita Nur Muhammad. Ada. Dalam kitab apa? Kitab Musannaf Abdul Razak. Satu. Tapi kita sudah tengok dah kitab Musannaf tu. Maktabah Islami Beirut ditahqiq oleh Allamah Muhaddis Habibur Rahman Al-Azami. Yang menghairankan ialah para ulama yang lalu menyebutkan hadis ini terdapat dalam musannaf, seperti dalam kitab-kitab tadi. Tetapi itu sebenarnya tak ada dalam kitab tu pun tak ada. Peliknya. Kalau ada orang masuklah satu ketika dulu, apabila tak ada pula tu, siapa dia awak keluar pula daripada kitab tu? Kalau kita andaikan pernahlah orang awak masuk dalam kitab, lepas tu tak ada pula sekarang ni dalam dua edisi yang berlainan, tak ada. Lepas tu kita tengok dah lah. Lepas tu mari mana benda tu? Lepas hilang pula tu. Sekarang ni tak ada. Kalau kita andaikan ada, ini mengikut kaedah ni, mengikut kaedah ilmu hadis, ulama-ulama hadis, kalau kita andaikan ada, kita nak katakan hadis tu ni, Abdul Razak tu sendiri, dia tu seorang Syiah. Lepas tu ulama-ulama hadis menerima riwayatnya yang menerima riwayat Abdul Razak ni pun dengan beberapa syarat. Semua ulama kata kalau nak terima ada banyak syarat.
Di antaranya, oleh kerana beliau seorang Syiah, mana-mana riwayatnya berhubung dengan fadail dan manaqib tidak akan diterima. So, yang kedua, riwayat-riwayatnya yang menyentuh peribadi sahabat tidak akan diterima. Dua. Yang ketiga, oleh kerana Abdul Razak telah kehilangan akal pada tahun 210 Hijrah. Ketika itu sesiapa sahaja boleh menyatakan sesuatu daripada mulutnya tanpa kesedaran dirinya. Oleh itu setiap riwayat yang dikemukakan selepas tahun 210 tidak boleh diterima. Ini kata-kata ulama hadis.